Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat daripada Allah, dapat sama-sama kita kembali berkumpul dalam bicara kita membincangkan talbis iblis, ialah tipu daya iblis. Yang sebelum daripada ni kita dah sebut tentang bagaimana pakarnya mereka dalam soal tipu daya dan liciknya iblis dalam menipu manusia. Tambah-tambah pula kita berada pada zaman fitnah. Yang dimaksudkan dengan fitnah ialah satu zaman yang mana kebenaran dengan kebatilan itu nampak samar, sehingga manusia susah membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Sifat talbis itu adalah kerana kita dah sebut kejahilan manusia tentang sesuatu perkara, sehingga benda yang tak elok dinampakkan sebagai elok, benda yang baik dinampakkan sebagai tak baik, sehingga manusia dalam keadaan bingung dan hairan untuk memilih pandangan yang benar dan untuk beriman dengan kebenaran tersebut. Kerana itu perlu dan penting kita dalam zaman-zaman sebegini melengkapkan diri kita dengan ilmu dan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita. Dan antara ilmu yang perlu kita ambil ialah inilah tipu daya iblis. Sebab kalau kita tahu tipu daya dia, kita ada jawapan terhadap tipu daya tersebut. Ramai orang yang terjun dalam dunia jidal, apa sebut jidal, dunia perdebatan, atau membincangkan masalah-masalah berkaitan dengan akidah, dalam keadaan mereka tidak mahir ilmu tersebut, sehingga natijahnya mereka terpedaya dan tergelincir dalam niat yang baik. Niat tu nak pergi betulkan kemungkaran, tapi oleh kerana kejahilan dia dalam sesuatu ilmu, akhirnya dia terjebak dengan kejahilan tersebut. Bukan sedikit, malah ada orang-orang yang sudah duduk di atas jalan ilmu, sebagaimana yang bila kita baca tentang sejarah ajaran ataupun pecahan firqah Jahmiyah. Jaham bin Safwan bukanlah orang yang menyebarkan firqah dia. Jaham bin Safwan mati dibunuh. Kemudian ada pengikut-pengikut dia. Yang paling masyhur Bishr nama dia. Asalnya seorang yang mengkaji untuk mengalahkan Jahmiyah. Tapi bila dia kaji, akhirnya dia terfitnah dan dia jadi penyokong kepada pandangan Jahmiyah, dan dialah menjadi orang kuat dalam menyebarkan fahaman tersebut. Dan kita kata tengok pengikut Ayah Pin pun ada juga orang yang mula-mula pergi berjinak-jinak untuk mengajak atau kononnya untuk berdakwah, mengeluarkan Ayah Pin daripada fahaman dia. Tapi bila dia pergi, akhirnya dia terfitnah dan dia jadi pengikut kepada Ayah Pin. Ada juga orang yang berdebat dengan Syiah, yang paling kita takuti pada saat ini, berdebat dengan Syiah tanpa ilmu, sehingga akhirnya bila diberikan hujah-hujah kepada mereka, mereka tak boleh nak jawab. Bukan kerana tak ada jawapan, sebab dia yang tak tahu. Akhirnya dia rasa dia kalah dan dia terpedaya dengan fitnah. Kerana itu kita mesti kembali kepada landasan yang benar yang kita sebut sebelum daripada ini, mengetahui bahawa iblis adalah yang sangat licik dalam menipu daya umat Islam, dan perlu pentingnya kita melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu agama
berpegang kuat-kuat dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, supaya kita berada dalam jalan keselamatan. Cita-cita kita ialah untuk kita mati kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam akidah yang benar, dan kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada tergelincir, terutamanya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Baik, hari ini kita akan masuk kepada bab yang kelima, iaitulah talbis iblis dalam aspek akidah dan agama. Ini Syekh akan menyatakan syubhat, dan kemudian dia akan menjawab syubhat tersebut. Dan perkara beginilah yang kita kena belajar. Seperti orang yang nak berjidal dengan Syiah. Sehari dua ni agak hangat dalam media sosial tentang debat Syiah dan Ahli Sunnah, sehingga semua pakak menyatakan kebenaran mengikut pandangan dia. Tetapi saya nak pesan sebelum daripada tu, takut-takut terlupa nanti, kita bacalah ilmu-ilmu hujah-hujah para ulama dulu, seperti kitab Minhajus Sunnah, seperti kitab Al-Muntaqal Akhbar, kitab Iqtida' Siratal Mustaqim, yang ditulis oleh para ulama Islam, yang menceritakan bagaimana debat mereka dan jawapan mereka, supaya bila orang hujah kita tahu kita ada jawapan. Walaupun kita baca tu tujuan dia bukan untuk berdebat pun, kita baca tu tujuan untuk menghilangkan syubhah, sebab di akhir zaman ni banyak sangat syubhat yang kalau kita tak tahu jalan keluar, itu yang dibimbangi, terfitnah dengan zaman yang mana kebanyakan orang tu mungkin tak ada ilmu. Saya tak kata ilmu tu banyak, saya tu tidak, cuma kita kata kita pakak-pakak belajar tentang bagaimana jawapan mereka. Yang kedua, selain daripada belajar, jangan mudah untuk masuk ke dalam dunia debat atau jidal. Yang kita kena buat ialah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tangguhkan. Kalau orang kata gitu, minta maaf, saya kena tanya ustaz dulu, saya kena tanya pandangan yang benar dalam masalah ni. Tidak terus kita nak lawan, tidak terus kita, sehingga kalau kita terjun lama-lama kita terperangkap dengan hujah kita sendiri, padahal kita tak tahu apa jawapan ulama dalam masalah tersebut. Jadi sebagai mukaddimah kepada perkara tersebut, kita akan bacalah beberapa yang kaum yang ada, tipu daya mereka, tipu daya iblis terhadap mereka, dan bagaimana jawapan para ulama terhadapnya. Baik, yang pertama, talbis iblis terhadap kaum Sufistaiyah. Sufistaiyah ni bukan lagi sufi. Sufi akan dibincangkan dalam masalah lepas daripada ni. Sufistaiyah, mereka adalah yang menisbahkan diri mereka kepada lelaki bernama Sufista. Itu pengikut ajaran Sufista. Mereka ni beranggapan segala sesuatu ni tak punya hakikat, bahawa segala yang menurut kita tidak mungkin, boleh jadi sesuatu itu akan terjadi, boleh jadi pula tidak terjadi. Anda pernah dengar ni ilmu hakikat ni? Zahirnya begini, orang ni tengok nampak begini, orang ni tengok nampak begini. Hakikatnya sesuatu itu ada benda yang tersirat di sebaliknya. Tengok Quran, ada rahsia di sebalik Quran. Siapa tahu? Dia je, orang lain tak tahu. Okey. Para ulama pernah mengajukan pernyataan berikut kepada mereka. Apakah pendapat kalian ini mempunyai hakikat? Ulama jidal atau bahas mereka. Okay, kalian ada satu pendapat. Pendapat kalian bahawa di sebalik hakikat tu adanya yang tersirat. Ulama kata, sekarang ni pendapat kamu sendiri tu hakikat ke ataupun tersirat? Ada lagi tersirat belakang tu. Jika kalian menjawab bahawa pendapat kalian tidak mempunyai hakikat, kalau Quran tak ada hakikat, pandangan kamu lagi tak ada hakikat. Okey,
Bagaimana mungkin, dan kalian anggap batil, bagaimana mungkin kalian mengajak orang lain untuk meyakini pendapat yang tidak mempunyai hakikat? Seakan-akan dengan pendapat ini kalian mengaku sendiri bahawa pendapat kalian tidak boleh diterima. Namun jikalau kalian mengatakan pandangan kalian mempunyai hakikat, maka kalian telah meninggalkan pandangan ataupun mazhab kalian. Rekahnya begitu, ya, mudah. Kalau dia kata di Quran tu adanya makna yang tersirat, yang Quran sebut tu bukan hakikat, maka pandangan kamu tidak lebih daripada Quran. Kalau kamu kata Quran ada tersirat, saya kata pandangan kamu pun ada tersirat. Saya tak boleh percaya perkataan kamu. Kalau dia kata inilah hakikatnya, kalau inilah hakikat, kamu sendiri telah mengatakan pandangan kamu punya hakikat. Begitulah juga dengan Al-Quran. Lepas tu habis. Okey. Mengenai mazhab mereka ini, hal ini telah disebut oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Musa An-Nubakhti di dalam Ad-Dar'u Ad-Diyanat. Dia katakan, aku banyak kali mendapati banyak ahli kalam melakukan kekeliruan besar dalam menyikapi kaum Sufistaiyah. Para ahli kalam itu berdiskusi, berdebat, menyatakan hujah untuk membantah, padahal mereka tidak mengakui adanya hakikat maupun sesuatu yang nyata. Bagaimana anda boleh berbicara dengan orang yang mempunyai keyakinan aku tidak tahu apakah dia berbicara kepadaku ataupun tidak? Dan ini berhujah dengan siapa? Awak berhujah dengan dia ke dengan siapa? Tak tahu, nampak macam dia tapi mungkin bukan dia. Ini pening. Ada juga jenis gini. Nampak macam dia tapi bukan dia. Esok berhujah dengan orang lain, lusa muka orang lain, muka yang sama tapi mungkin orang lain pula. Jadi ilmu hakikat begini ada juga orang percaya. Ada ni percaya ilmu hakikat makrifat ni. Tapi itulah dia Sufistaiyah. An-Nubakhti melanjutkan, orang yang diajak dialog haruslah orang yang mengakui adanya sesuatu yang mendasar dan mempercayai adanya suatu perkara, sehingga suatu yang diakuinya itu boleh dijadikan sebagai sandaran untuk meluruskan apa yang dia ingkar. Adapun jika orang tersebut tidak mengakui hal tersebut, berdebat dengannya sama sekali tidak bermanfaat. Okey. Seorang syekh lain dia mengatakan, Abu Wafa bin Uqail, dia menyatakan sebaliknya. An-Nubakhti kata hak ni kita tak secara lah, kita tak usah berdebat dengan dia sebab dia tak ada hakikat. Kita berdebat dengan orang yang tak ada hakikat ni tak guna. Seorang lagi syekh dia kata boleh. Di mereka ni seperti orang yang tak nampak lagi hakikat, lebih kurang seperti orang yang mana dia nampak bulan tu ada dua padahal yang sebenarnya mata dia rasa. Okey. Yang sebenarnya hakikat tu bukanlah tak ada hakikat, cuma dia tak nampak disebabkan matanya yang rasa. Satu mata ni nampak dua, satu mata lagi sihat. Jadi bila dia tutup mata hak sihat, nampak oh betul lah bulan tu ada dua. Tapi bila tutup mata yang sakit, nampak bulan tu ada satu. Jadi syekh tu kata mereka ini tidak lebih daripada orang yang tak tahu sebenarnya kejahilan diri mereka sendiri. Baik, saya rasa itu yang dapat kita sebutkan tentang Sufistaiyah. Okey, syubhat mereka bahawa sesuatu ini adanya hakikat di sebaliknya. Jadi hakikat tu tergantung kepada dia. Mungkin dia sebut hakikat tu begini, itu akan pergi kepada nafsu mereka. Jawapan kita dalam masalah ini, kalau kamu kata benda tu tak ada hakikat, ada di sebaliknya rahsia, begitulah juga perkataan kamu, aku tak boleh pakai sebab aku tak tahu ni hakikat ke ataupun belum lagi hakikat. Kalau dia kata inilah hakikat, kalau kamu kata begitu keadaan kamu, begitulah juga Al-Quran. Jadi kita tinggalkan mereka. Baik, kita pergi kepada yang kedua, iaitulah talbis iblis terhadap ahli falsafah. Antara syubhah talbis iblis kepada ahli falsafah ialah mereka mengatakan sesuatu itu tidak memiliki hakikat tetapi bergantung kepada orang yang meyakininya. Okey, sekarang ni dia pergi pula lebih mendasar. Benda tu secara hakikatnya tak ada,
Tapi betul ke tidak melihat kepada orang yang lihat? Itu ahli falsafah. Okey. Orang yang terkena penyakit kuning akan merasakan madu tu pahit, sedang yang lainnya akan merasakan madu itu manis. Jadi kebenaran itu bergantung kepada orang yang melihat dia. Kalau dia lihat benda ni sebagai benar, maka benarlah. Kalau dia lihat benda ni sebagai salah, maka salahlah. Jadi apa sebenarnya, yang mana yang benar, yang mana yang salah? Mengikut ahli falsafah, dia boleh twist, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, melihat kepada siapa yang kata, siapa yang melihat. Lagu mana nak jawab? Sudah pening. Sebab tu saya kata jidal ni benda yang kalau kita guna akal kita letih. Guna akal letih. Dia kata begini, nak baca ke nak dengar je? Nak baca? Nak kena, nak baca nak dengar? Nak dengar je. Pasal kalau baca pening. Ni dah bagi uslub kita. Tapi kalau tak baca, tak guna juga beli kitab dah. Saya baca dah, lepas tu kita cuba faham maksud dia. Saya ada teks yang bahasa Arab sebagai bantuan. Sebab tu kita kena tengok rujukan bahasa Arab asal tu supaya kita faham maksud yang sebenar. Mereka berkata, siapa dia ni? Ahli falsafah. Ahli falsafah. Demikian juga dengan alam ini. Ia qadim. Menurut orang yang meyakininya qadim, dia muhdath, yakni baru, menurut orang yang meyakininya baru. Warna adalah zat menurut orang yang meyakini ia sebagai zat, atau sifat bagi orang yang meyakininya demikian. Main dengan ahli falsafah, jangan main. Macam saya sebut tuan-tuan, hari tu hari jumpa saya, dia tengok tunjuk tiang. Start tengok tiang. Ya, apa ke tiang? Tiang tu zat ke sifat? Tuan-tuan nak jawab lagu mana? Zat ataupun sifat? Dia main ahli falsafah. Kalau dia kata jawapan dia di sini, orang yang melihat dia sebagai zat, dia adalah zat. Orang yang melihat dia sebagai sifat adalah sifat. Habis tu, hak mana benar, hak mana salah, terpulang kepada individu. Baik tak payah tanya. Mereka pun menyatakan, sekiranya kita beranggapan dua keyakinan tersebut tidak ada, maka hakikat itu tetap bergantung kepada orang yang meyakininya. Sudah. Mereka ini sama dengan kelompok Sufista'iyah tadi. Kami, yakni ahli sunnah, tanya kepada mereka, apakah pendapat kalian ini benar? Betul ke kalau kita terima kebenaran ini bergantung kepada orang yang melihat dia? Pandangan ini benar ke tak betul? Dia kata benar menurut kami, mungkin pada orang lain tak benar. Habis itu kalau mungkin pada orang lain tak benar, apa kita? Dia sendiri tidak boleh mempertahankan pandangan dia sebagai argumen yang benar di saat dia kata pada pandangan orang lain tak benar. Jadi kalau kita duk berdebat dengan orang begini, selamanya kita tak akan jumpa natijah dia. Okey? Sebab tu ahli falsafah ni pening. Bercakap dengan mereka dalam soal agama, tambah lagi pening kita. Okey? Tambah lagi pening kita. Baik, ringkasnya itu saja. Bawah tu lebih kurang kepada ayat-ayat jidal dia, macam mana kita nak berdepan dengan ahli falsafah. Jadi jawapan Syekh dalam masalah ni, kalaulah dia kata pandangan dia benar menurut dia, tak benar menurut orang lain, kita kata kalau begitu dia sendiri sudah meruntuhkan pandangan dia. Dengan kita kata kalau orang lain melihat sebagai salah, maka kamu tak boleh nak buktikan dia sebagai benar. Setakat kamu je lah benar, kami tak boleh nak kata apa. Jadi dia tidak ada hujah yang konkret dalam masalah kembali kepada beriman akidah kita yang sebenar. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya.
talbis iblis terhadap kaum dahriyin. Talbis iblis terhadap kaum dahriyin. Kaum dahriyin ialah golongan yang mana beranggapan bahawa tidak ada Tuhan dan tidak ada pencipta. Segala sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakannya. Hal itu terjadi kerana ketika mereka tidak boleh mengetahui adanya Sang Pencipta dengan panca inderanya, tidak menggunakan akal untuk mengetahuinya, maka mereka pun mengingkarinya. Okey. Bahasa kita apa nilai ni? Etis. Lebih kurang samalah nak. Bahawa mula-mula dia berfikir tentang Tuhan. Bila berfikir tentang Tuhan, maka pandangan atau panca inderanya tak sampai kepada Tuhan. Tak nampak, tak dengar, tak rasa. Jadi semua panca indera dia tak boleh pergi kepada Tuhan, tak boleh sentuh, mata tak tengok, kalam tak dengar, sehingga akhirnya dia sampai satu tahap, oleh kerana panca indera dia tak nampak, maka Tuhan tu tak ada. Okey, talbis dah. Ada dah orang yang mana dia berfikir tentang Tuhan dan dia boleh ditipu oleh syaitan dalam cara ini. Bukan setakat ada, jawapan dia ramai. Mula-mula dia berfikir tentang Tuhan. Tuhan ni duduk mana? Kemudian Tuhan ni apa dia? Sifat dia bagaimana? Lama. Akhir sekali dia kata, tahu tak nampak aku. Bila tak nampak, iblis mau masuk sebab dia tak ada. Kamu tak nampak sebab Tuhan tu tak ada. Iblis masuk jarum. Maka manusia yang namanya etis mempercayai bahawa Tuhan tu tidak ada sebab tidak boleh dilihat oleh panca indera. Apa jawapan ulama dalam masalah? Sebab tu nak berdebat dengan etis pun bukan benda main-main. Setakat ni kalau kita tengok orang yang tanya Dr. Zakir Naik dalam kuliah dia, kadang-kadang sebelum Dr. Zakir Naik jawab, kita kata Allah sudah nak jawab lagu mana. Bila dia jawab, oh mudahnya jawapan dia. Tapi sebelum dia jawab, kita pening tak? Pening. Sebagaimana ada orang tanya dia tentang, saya tak pelik kalau kenapa Tuhan sebut tentang kekuasaan dia, padahal dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Jadi saya tak heran kalau dia memang maha berkuasa, kenapa saya nak perlu kagum dengan ciptaan dia? Sama seperti saya tak perlu kagum kalau Bill Gates bagi derma setakat not $500. Saya tak heran, sebab dia ada berbilion-bilion. Benda tu bukan benda susah bagi dia. Jadi kalau betul Tuhan tu maha pencipta, kenapa kita perlu hairan dia boleh cipta segala-gala? Kita tak mikir lagu mana. Pening tak? Orang yang golongan-golongan ni banyak berhujah dengan akal. Kita pun lagu mana nak jawab? Dr. Zakir Naik pun jawab dia tak terima, jawab tak terima. Last sekali, lepas dia tu okey dah, doktor kata aku jawab dah. Oh, dia kata okey lah, boleh lah. Mana dia tak puas hati lagi. Last sekali Dr. Zakir Naik jawab macam mana? Dia kata, sekarang ni kamu jangan tengok Bill Gates tu buat apa. Sebab memang dia dah kaya, dia nak bagi $500, memang tak ada masalah dia. Sekarang ni kena kamu tanya, kenapa Bill Gates tu bagi kat kamu, tak bagi kat orang lain? Apa dia bagi kat kamu? Sekarang ni mu kena fikir kamu dengan dia, bukan masalah dia, kekuasaan dia. Allah ni, dia maha kaya dah. Kita tak beriman ke, kita beriman ke, kaya Allah tu tetap maha kaya. Sekarang ni kena fikir Allah dengan kamu tu lagi mana? Kamu tu siapa di sisi Allah? Sehingga menyebabkan Allah cipta kamu, Allah bagi nikmat, Allah bagi tu, sehingga Allah nak kita jadi hamba pada dia. That's it, stop situ cukup lah.
Dia pun baru mikir. Kita kata Allah. Sebelum dia jawab tadi kita nampak payah. Tapi bila dia jawab Allah, tu je jawapan dia. Akhir sekali orang rasa. Sebab tu kita kata, lihat kepada para ulama dalam soal bagaimana nak memahami talbis iblis ni. Kalau ditengok kepada fitnah ni, nah, orang etis boleh terpedaya bahawa Tuhan ni tidak ada sebab mereka tak nampak dengan panca indera. Jawapan dia, mungkinkah seseorang yang berakal sihat meragukan keberadaan sang pencipta? Semua orang yang melewati sebuah lembah yang tanpa bangunan, kemudian saat dia kembali melewati lembah tersebut, didapatinya ada tembok yang terbangun, maka dia pun akan meyakini bahawa ada orang yang membangun tembok tersebut. Kalau dulu kita lalu, tanah tu kosong, tak ada apa. Lalu sekali lagi, tengok ada satu dinding, tembok yang terbangun. Apa kita kata? Mesti ada orang buat dah. Kau tembok tu jadi sendiri? Mustahil. Lalu bagaimana pula dengan langit yang terhampar luas, atau bumi yang terhampar luas, langit yang terjunjung tinggi, bangunan-bangunan yang berdiri megah dan amat menakjubkan ini, serta tatanan alam yang berjalan penuh dengan hikmah, sekalian ciptaan alam yang berjalan penuh dengan hikmah, bukankah semua ini menunjukkan atas adanya Tuhan sang pencipta? Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh orang Arab Badui ketika dia berkata tahi unta, kotoran unta tu makna tahi unta lah, al-ba'rah disebut, ba'rah menunjukkan adanya unta. Adanya najis unta menunjukkan adanya unta. Orang Arab Badui dulu kalau dia jalan-jalan tengok ada najis unta, dia kata mesti sebelum ni ada unta kat sini. Betul? Dia kata alangkah baiknya kalau manusia faham sebegitu dalam soal beriman kepada Allah. Konsep tu bukan nak mengatakan dunia ni sama seperti najis unta, bukanlah nak kata pencipta tu sama dia dengan unta, tidak. Konsep tu menunjukkan bahawa bila ada najis unta sebelum menunjukkan adanya unta. Kita tak nampak. Dalam kes tadi dia nampak ada unta, tak nampak. Tapi kenapa dia mengisbatkan adanya unta? Sebab dia tengok najis unta. Kita tak nampak Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita meniadakan Allah. Sedang kita telah melihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita. Tengok gunung, tengok bukit, tengok langit, tengok bumi, tengok matahari, tengok bulan. Semua ni adalah ciptaan Allah. Jadi dia menunjukkan adanya pencipta. Logik ke tidak sesuatu tu berlaku dengan sendirinya? Okey? Lantas bagaimana pula dengan alam atas yang dipenuhi dengan keindahan alam dan alam bawah yang dipenuhi dengan mahakarya luar biasa ini? Apa keduanya tidak menunjukkan adanya Tuhan yang maha lembut dan maha mengetahui? Sekiranya manusia memperhatikan dirinya, maka semua yang ada pada dirinya sudah cukup membuktikan kewujudan sang pencipta. Kita tengok diri kita pun jangan sampai tertipu dengan iblis. Tengok diri kita pun dah menunjukkan adanya Allah. Dan semua itu pastilah boleh menyembuhkan akal yang sakit kerana mengingkari adanya Allah. Pasalnya di dalam tubuh kita terdapat berbagai macam hikmah yang tidak akan habis bila dikumpulkan dalam satu kitab. Sesiapa yang memperhatikan tajamnya gigi seri depan ni, kenapa dia tajam? Kukuhnya gigi geraham untuk merembutkan. Elastiknya lidah lembut dia, boleh membolak-balikkan makanan yang dikunyah. Kemudian bila telan, hebatnya limpa boleh melembutkan makanan dan membahagikan, mengedarkan tenaga yang terhasil daripada makanan tersebut sesuai dengan keperluan bahagian-bahagian tertentu dalam tubuh.
Siapa yang boleh buat ni? Benarlah jadi sendiri ke? Mustahil. Demikian juga jari jemari yang diciptakan berruas-ruas. Tengok jari jemari kita ruas. Ada jari yang lebih tinggi daripada yang lain. Ada jari yang lebih tinggi daripada yang lain. Ibu jari baik, tak ada jari yang sama. Sehingga dapat ditutup dan dibuka serta digunakan untuk melakukan banyak hal. Dia tidak berongga, tak ada lubang dalam ni yang menyebabkan, mengingat fungsinya yang amat banyak, sehingga kalau dia berongga, dia akan atau bertemu dengan benda keras, dia mudah patah. Kemudian jari jemari ini sebahagiannya lebih panjang daripada sebahagian yang lain. Nampak? Saya tunjuk jari saya lah. Kalau tengok semua pun sama je ke ada tuan-tuan jari ni sama? Tak ada kan? Tapi dia kata apa? Sekiranya agar dia lebih panjang sebahagiannya, agar ukurannya boleh jadi sama ketika digenggamkan. Bila kita genggam, akhirnya jari-jari itu sama. Tak berarti tak? Cuba tengok jari masing-masing. Serupa ke tak? Jari ni tak sama di saat dia betul. Bila kita genggam, sama. Sehingga bila dia sama, ukuran Allah tu, sehingga bila kita letak penumbuk kita ni, tangan kita tak sakit bila tumbuk orang. Bukan nak tumbuk orang ni. Tapi nak sebutnya, bila dia, cuba kita kata satu ni tekan dia, tak seimbang. Mesti bila kita tumbuk, dia punya impact tu akan terfokus kepada satu titik dan kita akan sakit. Tapi bila duduk keempat ni, dia berkongsi yang sama. Tengok, sama. Bila tumbuk, kalau kita sakit pun sakit sini, tak ada pun sakit dalam ni. Siapa yang buat semua ni? Kita kena kata subhanallah. Maha suci Allah. Langit, bumi, manusia, semua ni tak akan berlaku dengan sendiri. Mesti ada yang menciptakan semua ni. Itulah Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah Azza wa Jalla. Juga memperhatikan sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh yang menjadi penopang tubuh manusia, iaitulah nyawa. Yang jika nyawa ini hilang, maka akal yang bertugas membimbing ke arah maslahat apapun akan turut rosak. Dan perhatikan berbagai hal yang lainnya, maka dia akan kata afillahi syakkun, apakah ada keraguan terhadap Allah? Sesiapa saja yang mengingkari kewujudan sang pencipta tidak akan dapat menemukannya, sebab dia mencarinya berdasarkan bukti-bukti panca inderanya. Kalau dia cari dengan panca indera, memang tak jumpalah. Sebab Allah Azza wa Jalla telah menghijab antara makhluk dengan dia. Dalam dunia ni, hatta Yahudi duk tanya banyak kali Nabi Musa AS, arinallaha jahrah, tunjukkan kepada kami Allah tu secara terang-terangan, kami nak tengok. Tapi Allah mentakdirkan dunia ni tempat alam kita diuji untuk beriman dengan Allah dalam keadaan tak nampak Allah. Padahal dulunya kita sudah pun beriman. Di alam roh, Allah dah ambil persaksian setiap daripada kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Tapi bila lahir ke dunia, Allah tak bagi nampak dia. Tujuannya Allah nak uji manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kami buat dia daripada mani yang terpancar untuk kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan boleh melihat. Habis itu dengan pendengaran dan penglihatan nak buat apa? Inna hadainahu sabil. Kami tunjuk dia jalan. Hantar kitab, hantar rasul, bukti-bukti kejadian alam, semua sekali ni untuk menunjukkan kewujudan Tuhan yang Maha Pencipta. Guna semua ni untuk melihat bukan Allah, tapi untuk melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Okey? Siapa yang kata Tuhan tak wujud,
siapa cipta kita dengan kehebatan yang begini ajaib? Hari ni siapa yang kata kapal terbang tu tak ada yang pencipta? Mustahil. Kalau orang boleh buat robot apa? Robot Honda buat dulu apa? Ada kan dulu orang syarikat Honda buat satu robot, nama dia apa? Asimo. Robot dia Asimo tu. Boleh jalan, padahal robot je. Dah boleh hidang air, slow-slow kita tengok. Itu pun kita kata kagum dengan ciptaan manusia. Padahal yang mencipta manusia Allah Azza wa Jalla lagi hebat daripada tu. Kenapa kita mengingkari Asimo tu tak akan wujud melainkan adanya engineer yang hebat? Sedang ada manusia yang mengingkari kewujudan Tuhan yang menciptakan manusia yang lebih hebat daripada robot tersebut. Baik. Di antara manusia ada juga yang mengingkari sang pencipta secara total. Ada juga. Kerana pada waktu tidak dapat menetapkan kewujudannya secara global, secara umum, dia tidak dapat mengetahui kewujudannya secara terperinci, sehingga akhirnya dia mengingkari kewujudannya secara keseluruhan. Seandainya dia mau berfikir, tentulah dia akan menyedari bahawa di dunia ini banyak sekali perkara yang diketahui hanya secara umum, seperti jiwa dan akal, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kewujudan kedua-duanya. Okey? Jadi dia kata apa? Tuhan ni tak wujud sebab kita tak tahu ciri-ciri dia. Jawapan dia banyak benda dalam dunia ni kita tak tahu pun ciri dia. Sepertilah roh. Kenapa bila kita tak tahu roh, kita tak ingkar roh tu ada? Sebab dia tahu manusia ni kalau tak ada roh tak hidup lah. Tapi kamu tahu tak sifat roh tu macam mana? Rupa dia serupa dengan kita ke? Tak. Bentuk dia serupa dengan manusia ke? Allahu a'lam. Kita je tengok dalam movie tu, kalau tidak cabut roh tu, tengok orang tu. Nah. Orang tu bangkit, tengok pada tubuh dia. Itu bayangan manusia, bukan roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, katakanlah mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu tidak diberi ilmu mengenainya melainkan sedikit saja. Di saat kita tak tahu tentang bagaimana ciri-ciri spesifik yang ada pada roh, boleh tak kita gunakan alasan tersebut untuk mengingkari kewujudan roh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab hari ini kita sedang merasainya. Dan kita tengok orang mati tu dia bagaimana bila roh tak ada. Apa yang tak ada pada dia? Jantung dia masih ada, paru-paru dia masih ada, buah pinggang dia masih ada, urat darah, urat saraf dia masih ada, tangan, kaki semua. Tapi di saat kita tengok depan mata kita, tiba-tiba dia mati dalam keadaan satu juzuk pun dalam tubuh dia tak ada yang kurang. Kalau orang tu tercabut jantung, kita tahulah, oh dia tak ada pasal apa jantung dia cabut. Okey. Kalau orang tu kena pancung kepala, putus, apa? Putus kepala, mati lah. So sekarang ni kita tengok orang yang nazak dalam keadaan tak ada orang sentuh dia walaupun sikit. Dia bersendirian dalam keadaan nazak, tiba-tiba dia tarik nafas. Tarik nafas 2-3 kali, tarik nafas, kemudian tengok atas, dia tarik panjang, kemudian hilang. Apa yang kurang daripada tubuh dia? Tak ada. Jasad dia tak ada yang kurang, walaupun satu helai bulu tak gugur daripada tubuh dia. Tapi di saat itu apa yang berlaku? Dia meninggal. Semua manusia tengok dia. Apa yang keluar? Roh. Apa sifat roh? Tak tahu. Kalau kamu tak tahu sifat roh tu bagaimana, tapi kamu tidak mengingkarinya, kenapa kamu boleh mengingkari kewujudan Tuhan di saat kamu tak nampak dia, tak tahu sifat terperinci, tapi dengan mudahnya kamu kata Tuhan tak ada? Mustahil. Allah wujud. Sebagaimana kita tengok jasad itu boleh hidup, boleh bergerak, boleh apa. Sebab apa? Sebab ada renyah roh. Bila dia tak ada, habis, mati.
Di mana roh? Kembali kepada Allah. Itu iman kita. Allah juga begitu. Tapi bukanlah Allah sama dengan roh. Walaupun kita tak tengok Allah, tapi kesan-kesan ciptaan Allah tu ada, yang menunjukkan bahawa wujudnya Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi hujahan mereka, kalau dia kata Tuhan ni tak ada disebabkan kita tak nampak, kita kata hujahan tu salah. Kalau hujahan dia kata Tuhan ni tak ada sebab kita tak tahu ciri-ciri detail Allah, kalau dia ada mestilah kita tahu ciri-ciri dia, kita katakan bahawa ada juga banyak dalam hidup ni benda yang kita tak tahu detail, kita hanya tahu tentang umumnya saja, seperti sifatnya roh. Okey. Kemudian, bukankah tujuan utamanya adalah menetapkan adanya Sang Pencipta secara umum? Jika demikian, bagaimana boleh ditanyakan seperti apakah dia, apa bentuknya, sementara dia tidak memiliki sifat ataupun bentuk? Jadi kita ni sebenarnya yang diminta dalam agama ni beriman bahawa Allah tu ada. Soal sifat Allah bagaimana, itu apa yang Allah bagi tahu kita beriman dengannya. Apa yang Allah tak bagi tahu, wallahu a'lam. Allah Azza wa Jalla tak minta kita sifatkan dia dengan benda-benda yang dia tak bagi tahu kat kita. Tak ada taklif nak cipta Allah ni lagu mana bentuk dia, nak mikir. Tak ada. Allah Azza wa Jalla tidak pernah meminta kita supaya gambarkan dia. Yang Allah nak daripada kita ialah beriman dengannya. Ada beza dua tu. Okey. Di saat manusia kata Allah ada tangan, sebab dalil Quran kata Allah tu ada tangan. Contohnya kita, sebahagian pihak kata kalau gitu Allah ni sama dengan manusia. Kita kata salah. Allah tak minta kita buat begitu. Yang Allah minta kita beriman dengannya. Allah ada? Ada. Ada tangan? Ada. Lagu mana sifat? Wallahu a'lam. Kita tidak diminta untuk buat begitu. Kita hanya beriman dengan Allah Azza wa Jalla, dan apa yang dia bagi tahu kepada kita, kita terima. Lepas daripada tu, wallahu a'lam. Di saat manusia mula membebankan diri dia dengan berfikir Allah tu sifat dia lagu mana, bentuk dia lagu mana, mereka akan terjebak dalam talbis yang lain pula. So kita setakat tu, apa yang kita tahu Allah Ta'ala bagi tahu, naam, kita beriman dengannya. Lebih daripada tu cukup. Allah tak minta kita lebih daripada tu. Yang Allah nak lepas daripada tu, beriman lepas kewujudan dia, yang Allah nak ialah kita mengabdikan diri kepadanya. Bila nak tengok, tunggu akhirat. Lah ni ada ke tak? Ada. Lagu mana sifat? Wallahu a'lam. Apa yang sampai kepada kita, kita beriman dengannya. Apa yang tak sampai kepada kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Dan kita tak kata melainkan apa yang Allah kata. Kenapa kita kata? Kenapa para ulama beriman bahawa Allah tu wujudnya Allah Azza wa Jalla, ada juga sifat-sifat dia seperti yang dinyatakan oleh Allah, ada nama, ada sifat, zat dia bagaimana. Cuma kita tidak diminta untuk menggambarkan. Kita beriman dengannya sebab Allah yang bagi tahu dalam Quran tu sifat dia. Kalau tidak kerana Allah bagi tahu, kita pun tak akan pandai-pandai reka cipta bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara dalil qat'i yang menunjukkan wujudnya alam semesta ini, tertekan pula tu. Ada Elan. Siapa nama Elan? Nasi lemak ada lagi? Nanti canai pada lagi? Tu Elan lagi, tekan tadi. Nanti kita buat Elan sekali lagi. Okey, di antara dalil qat'i yang menunjukkan kewujudan Sang Pencipta ialah alam semesta ini merupakan sesuatu yang hadis, yakni baru. Buktinya di alam ini senantiasa ada hal-hal yang baru. Sementara itu segala sesuatu yang tidak berpisahkan dari hal-hal yang baru adalah baru. Sudah.
Dan terjadinya sesuatu yang baru tadi mengharuskan adanya sang pencipta bagi sesuatu yang baru. Maka dialah Allah sang Khaliq, pencipta segenap makhluk. Antara dalil wujudnya pencipta ialah ada semua dalam dunia ni benda-benda baru. Ni ada, senantiasa ada. Dan sifat Allah mencipta tu bukanlah Allah mencipta dulu kemudian lah ni Allah tak cipta dah. Tak, sifat kalau manusia tengok kewujudan makhluk-makhluk yang baru, saintis sampai hari ni belum lagi merekodkan kewujudan semua benda. Ada je benda baru yang dia jumpa. Kalau tuan-tuan tengok masuk dalam laut sampai hari ni, tubik ada je ciptaan baru. Sama juga penyakit, ada je penyakit baru. Kalau kita tak nampak dalam laut, kita tengok atas darat ni apa dia? Penyakit kan? Zaman dulu penyakit tu penyakit hepatitis A, lepas tu B, lepas tu C. Ada berevolusi, lepas tu jenis denggi, lepas tu lah ni Zika pula, lepas tu ada je. Menunjukkan bahawa senantiasa ada benda baru. Dan menunjukkan bahawa adanya pencipta yang menjadikan dia. Kalau tidak, benda baru ni mari daripada mana? Benda baru ni mari daripada mana? Tahu. Tengok dalam, tengok buku tu contohnya stok lama, tiba-tiba ada stok baru mari. Mari mana? Mesti ada orang bawa. Nah, anak ada 4 orang, tiba-tiba ada dah ni 5. Mari mana soal lagi? Mesti ada. Makna dia senantiasa. Dan ciptaan Allah Azza wa Jalla pada manusia tu sendiri, ada je ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Muka dia tu biar ni tak sama dengan orang dulu. Muka tu biar baby gini, cari mana orang serupa dengan dia, tak jumpa. Itulah kejadian atau ciptaan Allah Azza wa Jalla, yang mana menunjukkan bahawa Allah senantiasa mencipta dan dia ni senantiasa wujud. Orang-orang etis membantah pernyataan kami bahawa sesuatu yang diciptakan itu pasti ada penciptanya. Okey, dia bantah lagi. Dia kata apa? Dalam hal ini kalian bergantung terhadap sesuatu yang nyata, padahal pada prinsip itulah kami mengkritik keyakinan kalian. Okey, tengok pada benda yang nyata. Hal inilah yang dikritik. Dia kata benda ni tak ada pencipta, kita kata dia jadi dengan sendiri. Maka kami tegaskan bahawa sebagaimana sesuatu yang diciptakan itu ada penciptanya, maka produk yang diciptakan oleh sang pencipta itu pasti memiliki bahan baku untuk membentuk produk tersebut. Jadi kamu kata benda ni tak berlaku dengan diri sendiri, dia jadi ada orang yang menciptanya, dia berlaku dengan sendiri, tak ada yang menciptanya. Jawapan dia kata, kami tegaskan, bila kita kata sesuatu yang dicipta itu menunjukkan adanya pencipta, produk yang diciptakan oleh sang pencipta itu pasti memiliki bahan asas untuk membentuk produk tersebut. Misalnya bahan asas kayu untuk membentuk pintu, bahan asas besi untuk membentuk kapak. Okey, mereka pun menyatakan dalil yang kalian gunakan untuk menetapkan adanya sang pencipta berkonsekuensi bahawa alam ini adalah qadim, telah ada. Mana kalau ada kapak daripada besi, mana apa yang berlaku ni ada unsur-unsur sudah terdahulu. Dia jawab apa? Dia kata kami tidak perlu menetapkan bahan asas dalam soal kewujudan Allah. Bahkan kami mengatakan bahawa sang pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla, mampu menciptakan segala sesuatu yang baru tanpa adanya contoh sebelumnya. Kita tahu bahawa bentuk dan rangka yang fiziknya terus mengalami pembaruan, seperti bentuk almari sebenarnya tidak mempunyai bahan baku utama, bahan asas utama. Namun pembentuknya boleh membentuknya sesuatu yang baru atau inovasi produk tanpa ada contoh sebelumnya, dan memang harus ada pihak yang membentuknya.
Kami telah memperlihatkan kepada kalian bentuk sesuatu yang terbuat dari sesuatu yang berbeza, sementara kalian tidak mungkin memperlihatkan kepada kami sesuatu hal yang tercipta tanpa adanya peranan sang pencipta. Allah, payahnya. Lebih kurang lagu ni lah argumentnya. Okey, argument dia. Kalau dia kata benda manusia berlaku tak ada apa asas kejadian. Ambil kita kata contoh dalam soal teori Darwin lah. Teori manusia yang mengatakan bahawa alam ini wujud secara semula jadi, atau kita sebut sebagai teori evolusi. Teori evolusi dalam masa yang sama dia mengatakan bahawa dunia ni tidak ada pencipta. Itu kesan daripada teori evolusi, bahawa yang berlaku di dunia ni berlaku evolusi daripada satu wujud sampai kepada kita pada hari ini. Dalam menjawab golongan ini, kita katakan kalaulah kewujudan itu daripada sumber yang ada asas, seperti dia ambil contoh almari. Betul lah, bentuk almari zaman dulu, almari gini tak ada, kemudian baru ada. Evolusi almari itu daripada bentuk dia, dulu bentuk dia petak, kemudian jadi bentuk 2 pintu, kemudian ada 4 pintu, kemudian ada 6 pintu, tapi tetap saja bahan asasnya dia dibuat daripada kayu. Kalau kamu kata manusia berevolusi, dia ada bahan asas, baik. Sekarang ni Allah menciptakan daripada sesuatu yang tak ada bahan asas, dan dia mengubah sesuatu tu. Sifat kayu, dia tak akan jadi besi. Kalau kita kata macam mana kayu tu, daripada almari kayu, bila jadi 2 pintu, almari yang sama tiba-tiba jadi 6 pintu, kemudian tubuh dia besi. Logik ke tak logik? Orang kata orang gila mana banyak lagu tu. Tapi bila lihat kepada ciptaan Allah lain. Ambil saja contoh kita. Ambil contoh kita cukup dah. Kita katakan bahawa unsur manusia berlaku daripada tanah. Daripada tanah jadi mani, daripada mani jadi darah. Baiklah, ambil contoh mani jadi darah. Tuan-tuan hari ni tolong tukar mani jadi darah di luar daripada rahim ibu. Sudah, nak tukar lagu mana? Kemudian daripada darah nak jadi daging. Ambil darah dekat dengan, dia ambil darah di tempat orang sembelih tu, petik darah dia, tak dalam satu gelas, tunggu situ bila dia nak jadi daging. Mustahil. Daripada daging tu nak jadi tulang. Ambil daging sekeping, tunggu situ bila dia nak jadi tulang. Mustahil. Daripada tulang tu nak jadi mata, daripada tulang tu nak jadi isi, nak jadi kulit, nak jadi urat. Semua ni unsur-unsur yang Allah ubah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami jadikan manusia tu makhluk ciptaan yang lain. Daripada mani itu dia berubah darah, dia berubah daging, dia berubah tulang, daripada tulang dibalut pula isi, kemudian ada kulit, ada mata, semua tu benda yang manusia tak akan boleh buat, dan dia bukan berunsur bahan yang sama. Tidak. Malah kadang-kadang ada juga kita kata ciptaan Allah Azza wa Jalla daripada asal dulu tak ada, kemudian jadi ada. Semua ini menunjukkan kewujudan Tuhan yang Maha Pencipta. Baik, kita pergi lagi. Pukul berapa nak berhenti ni? Dah habis dah kita rasa ni. 10.30. Ada soalan? Itu bukan soalan. Okey. Kemudian talbis iblis terhadap penganut fahaman naturalistis. Macam-macam. Mahu dia kata bumi ni ada unsur. Unsur apa? Unsur alam. Unsur alam mana dia apa? Api, air, tanah, api, angin. Jadi dengan semua unsur ni jadilah alam. Kita kata semua ni, dia kata tidak ada sesuatu pun yang dicipta kecuali
gabungan 4 unsur alam untuk menunjukkan bahawa keempat unsur alam itulah yang telah menciptakannya. Jawapan tersebut dia kata gabungan 4 unsur alam menunjukkan kewujudannya, bukan menunjukkan dialah yang menciptakannya. Kalau dalam tubuh kita ada air, memanglah dalam tubuh ada air, tapi bukan menunjukkan air itu yang cipta kita. Tubuh kita ada unsur apa? Api. Contohlah kita kata, betul lah, tapi bukan menunjukkan bahawa yang cipta kita adalah unsur-unsur tersebut. Dia tidak lebih daripada lainnya, daripada kita mengembalikan keajaiban ciptaan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada soalan nak tanya? Kita pergi kepada talbis iblis terhadap orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kita fokus tadi tentang soal beriman kepada Allah satu. Sekarang ini ataupun beriman dengan hari kebangkitan. Iblis, antara tipu daya dia ialah supaya manusia tak beriman dengan hari kebangkitan. Supaya manusia tak beriman kepada hari kebangkitan. Bila jadi begitu, apa manusia akan buat? Dah tak teringat nak buat baik dah. Dia akan buat jahat. Ikut suka aku lah nak buat apa atas dunia, bukan salah pun. Jadi soal tidak beriman kepada hari kebangkitan ni memang musibah besar. Natijahnya manusia akan tak beriman kepada Allah, natijahnya manusia akan berbuat kejahatan, natijahnya manusia akan hidup tanpa agama. Okey? Jadi dia nak tipu manusia lagu mana? Tak ada hari kebangkitan. Macam mana dia tipu? Iblis memberi kepada mereka 2 syubhat. 2 syubhat. Syubhat pertama, dia memperlihatkan kepada akal bahawa lemahnya unsur yang akan digunakan untuk menghidupkan manusia kembali, yakni tanah. Manusia tu dah jadi tanah dah, lagu mana dia nak jadi balik? Okey. Jadi daripada tanah nak jadi manusia mustahil. Mungkin kita dengar, yo ke mustahil, sebab kita dah ada beriman. Bagi orang yang belum beriman, tiba-tiba dia bagi tahu manusia ni akan hidup balik. Iblis kata, ya ke? Satu syubhat, macam mana daripada tanah nak kembali jadi orang? Okey, satu. Yang kedua, bercampurnya bahagian-bahagian pembentuk tubuh manusia yang telah bercerai-berai di dalam tanah. Unsur syubhat yang kedua, manusia ni bukan setakat jadi tanah, hancur lebur, tak tahu kepala mana, tak tahu tangan mana, tak tahu tulang-tulang dekat mana. Nak jadi balik tu boleh ke? Okey, 2 syubhat. Syubhat yang pertama, daripada unsur tanah macam mana dijadikan manusia balik. Syubhat yang kedua, bagaimana anggota manusia yang tercerai-berai. Contoh kata gini lah, mudah. Kita sampai hari ni orang jumpa dinosaur tu nak susun tulang dinosaur tu penipal. Hak ada tu gambaran dia saja. Tu pun tak hidup balik dinosaur tu. Satu, macam mana nak mengembalikan daripada tanah nak jadi hidup balik? Syubhat. Yang kedua, semua anggota tulang temulang dia hancur, berkecai, tak tahu mana nak susun balik tu. Siapa ni? Boleh ke? 2 syubhat. Ingat mudah kan nak buat manusia balik ni? Syubhat 2 tu. Okey. Mereka juga mengutarakan hujah terkadang haiwan memangsa haiwan lain. Okey. Terkadang binatang ni digigit. Binatang ni kekeh kawan ni ada 5 ekor binatang. Tekan pula keluar elan nanti. 5 ekor binatang makan satu binatang. Okey, rusa diterkam singa. Berapa ekor singa? 5 ekor. Rusa singa ni ambil bahagian kepala. Singa ni ambil bahagian kaki. Singa ni ambil bahagian tangan. So singa ni pergi bertebaran, mati tempat masing-masing. Macam mana nanti nak hidup balik benda ni? Tangan kaki dia gimana? Nak lagi mana? Okey. Hancur. Dimakan binatang.
mati lemah, ikan di laut ada beribu makan, ni sikit, habis tak tinggal. Macam kita tengok piranha makan ikan lah. Macam mana dia nak hidup balik? Okey, itu syubhah. Syubhah ni mana apa? Keraguan, kesamaran yang dicampur. So, argument ni Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran. Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 35 dan 36. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman wa kuntum turaban wa 'idhaman. Macam mana dia janjikan kamu bahawa kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, annakum mukhrajun, tiba-tiba kamu nak dikeluarkan balik daripada kubur. Kamu dah jadi tanah dah. Hayhata hayhata lima tu'adun, sungguh jauh apa yang dia janjikan kepada kamu. Tak jadi. Macam mana manusia boleh bangkit sebalik? Dia dah jadi tanah. Okey. Syubhat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Sajdah ayat 10, wa qalu a idza dhalalna fil ard, apakah apabila kami telah lenyap hancur dalam tanah, a inna la fi khalqin jadid, kami akan berada dalam ciptaan yang baru sekali lagi. Nak buat semula kita. Okey, ini adalah keyakinan majoriti Arab jahiliyah. Di antara mereka ada yang mengutarakan Rasul mengkhabarkan kepada kita bahawa kita akan kembali hidup. Bagaimana mungkin jasad yang usang dan hancur akan hidup kembali? Yang lainnya, yakni Abul Ala Al-Ma'arri berkata, hidup kemudian mati kemudian dibangkitkan kembali, itu hanyalah dongeng belaka wahai Ummu Amr. Lagu mana nak jawab? Okey, syubhat ni ada ke tak? Ada. Bagi orang yang tak kuat iman dia dengan Allah, kalau datang saat syubhat ni menyapa dia, dia akan terlayan. Bila terlayan, terfitnah. Bila terfitnah, dibimbangi, dia akan kufur dengan Allah Azza wa Jalla atau kufur dengan hari kiamat. Dan syubhat ni kadang-kadang dia mari, kita tolak dia mari, kita tolak dia mari. Syubhat. Sebab berbalik kepada ghurur dan talbis yang kita bincangkan sebelum daripada ini. Sebab syaitan tak pernah tidur, syaitan tak pernah rehat. Ada je. Hari ni kita kejapkan akidah kita, untuk 2-3 hari dia mari istighfar, kejapkan lagi. Sebab tu peperangan ni senantiasa berlaku. Mungkin kita anggap hari ni benda ni aku okey kot, biasa kot, dah belajar dah belum ni, banyak dah. Makin kita belajar, kadang-kadang makin dia datang. Makin kita belajar, kadang-kadang makin dia dah datang. Sebab tu bila kita belajar, kita tahu jawapan dia, makin kuat keimanan kita kepada Allah. Baik. Jawapan dia, syubhat yang pertama, bahawa lemahnya unsur yang akan digunakan untuk menghidupkan manusia kali kedua. Syubhat tersebut dapat dijawab bahawa manusia tu memang daripada pertama kali pun jadi daripada tanah dah. Jadi kali kedua nak jadi daripada tanah tak mustahil lah. Unsur yang digunakan untuk menciptakan manusia kali pertama, air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Itu kita tengok kita. Di samping itu, nenek moyang manusia sendiri, iaitu Nabi Adam, berasal daripada tanah. Yang patut dijadikan catatan ialah tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu yang bagus kecuali dari unsur yang rendah. Allah menciptakan manusia daripada mani. Allah menciptakan burung merak dari telur yang rosak.
Dan dia menciptakan pohon yang hijau dari biji yang busuk. Tengok, seharusnya yang diperhatikan ialah kekuatan serta kemampuan sang pencipta, bukanlah lemahnya unsur yang digunakan untuk mencipta. Maka dengan melihat yang maha kepada kemahakuasaan, jangan jumpa ni perkataan ni, dengan melihat kepada kemahakuasaan pencipta, maknanya hebatnya kuasa ciptaan Allah, maka terjawablah syubhat yang kedua yang mengiringi syubhat yang pertama. Dia lupa, dia duk fikir tentang syubhat unsur, lupa kepada kehebatan pencipta. Saya ambil contoh ginilah mudah. Kita aja tengok kayu pelet tak? Orang buang tepi jalan. Betul tak? Ada tak orang kutip ambil jadi perabot? Di saat kita lemah kata-kata ni orang kayu nak tahu nak buang. Tapi kerana kehebatan kreativiti yang ada pada seseorang individu, dia ubah kayu pelet tu jadi perabot cantik pula tu kat rumah dia. Di saat itu kita kata apa? Pandainya tukang buat ni. Kita tak kata mustahil kayu pelet tu jadi perabot dah. Tetapi kalau ada yang hebat boleh buat dia jadi perabot, boleh tak? Boleh. Kalaulah unsur yang ada pada ciptaan manusia tu, tanah tu lemah, pada pandangan kita tak akan jadi dah orang. Tapi kita lupa yang nak cipta dia tu bukan manusia. Yang nak cipta balik tu ialah Allah yang Maha Pencipta. Yang mana dalam ayat-ayat yang lain Allah katakan bahawa penciptaan kali yang kedua tu lebih mudah daripada yang kali pertama. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Mereka tanya kami dalam keadaan dia lupa kepada ciptaan dia sendiri. Qala, dia kata, man yuhyil 'idham, siapa yang nak menciptakan tulang ni, wahya ramim, dia dah hancur lebur. Katakanlah, qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi, yang menciptakan dia ialah yang mana ansha'aha awwala marrah, yang menciptakannya buat kali pertama. Kenapa kamu tak tikai dia cipta kamu mula-mula? Kamu nak tikai dia nak cipta kamu buat kali kedua. Kali pertama kamu tak tikai pun. Hari ni kamu ada, kamu tikai tak? Lagu mana aku jadi tu? Tiba-tiba jadi ni. Berapa kuku aku tumbuh tiap-tiap minggu? Berapa janggut aku makin panjang? Berapa rambut aku tiba-tiba panjang jadi berubah? Kamu tak tikai pun, kamu hanya menerima. Sebagaimana kita menerima kejadian kita kali pertama, kita juga akan menerima kejadian kita kali kedua dan kita tak boleh kata apa-apa. Tuan-tuan pernah minta tak dengan Allah kita nak lahir waktu ni? Kita pun tak tahu, kabar-kabar ada. Pernah minta hidung jadi gini? Tak? Bulu kening lagu ni, kulit hitam gini, pernah minta? Tak pernah kan? Tapi dah Allah bagi gini, terima je lah. Kalau kita kata kita yang cipta, tak akan jadi gini dah. Pastilah saya pilih model macam orang pergi kedai guting. Nah, nak kedai guting tengok berapa fashion. Okey, saya nak fashion gini. Masalah dari perut mak tu, malaikat tak mari pun tanya, awak nak jadi fashion mana? Saya nak acuan model macam ala-ala Shahrukh Khan. Okey, pun keluar jadi sini. Tak ada. Apa yang Allah bagi kita terima je. Begitulah dia, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kamu nak ke kamu tak nak, yang akan menciptakan kamu buat kali kedua ialah Allah yang menciptakan kamu buat kali pertama. Ada masalah tak dia cipta kita buat kali pertama? Tak ada. Jadi begitulah juga dia akan ciptakan kita buat kali kedua. Syubhat kedua, kita sudah memperlihatkan contoh menyatunya kembali sesuatu yang tercerai-berai. Okey.
Contoh dia kata, butiran-butiran emas yang berserakan di daratan, apabila diberikan sedikit air raksa, maka serpihan emas itu akan menyatu meskipun telah berselerakkan. Ya ke? Tak pernah tahu saya. Tapi dia kata kalau emas tu kita kabur, kita letak air raksa, dia akan datang kemudian akan melekat balik. Mungkin kita kata macam magnet lah. Okay, adanya unsur alam ni, bila dia ada, dia mencantumkan, tarik, jadi satu unsur magnet lah. Okey, kita kata bagaimana dengan kuasa Allah yang di antara kemampuannya adalah diciptakan sesuatu bukan dari sesuatu yang lain. Seandainya saja kita mampu mengubah tanah menjadi bentuk manusia, nescaya dia tidak akan terwujud dengan sempurna, kerana manusia itu hidup menurut nyawanya, bukan kerana badannya yang berbentuk kurus, gemuk dan berubah dari kecil menjadi besar. Apapun bentuknya, dia tetap saja manusia asal mempunyai nyawa. Satu lagi dalam syubhat ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tuan-tuan pernah dengar ayat ni? Bala qadirina ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Manusia menyangka kami tak mampu nak kumpulkan tulang temulangnya. Allah Ta'ala kata bahkan kami berkuasa untuk menyusun kembali tulang-tulang jarinya. Tulang yang paling halus yang ada pada kita tulang mana? Tulang jari. Halus, pendek. Celah ni ada sendi. Kalau tu tengok tulang tengkorak, paling halus. Kalau dia jatuh ni, Allah nak cari susu puzzle yang paling kecil, ni yang paling payah sekali. Tapi Allah Ta'ala kata kami mampu untuk menyusun balik tulang-tulang jarinya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Jadi tak ada sebab untuk manusia ragu tentang kewujudan Allah dan kewujudan hari kebangkitan, sehinggalah datangnya talbis yang tanam dalam fikiran manusia benda ni tak mungkin berlaku. Tapi kalau kita perhatikan, jawapannya dah ada. Jawapannya dah ada. Baik, 10:30. Ada soalan nak tanya? Ada? Nak tanya pun saya takut satu je tak tanya tu. Kalau faham belaka tak apa. Faham dah ni? InsyaAllah dalam masa yang sama, jawapan-jawapan ni kita tu tanamkan dalam diri kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Yang ni mungkin kita jauh daripada dia. Ada lagi beberapa soalan-persoalan tentang masalah agama, masalah khawarij, masalah syiah akan datang lepas daripada ni. Kita bina dulu kekuatan akidah kita bahawa kita beriman dengan Allah yang Maha Mencipta, kita beriman dengan kewujudan hari akhirat. Okey. Iblis juga memperdaya manusia yang sejatinya telah menyaksikan kekuasaan Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla dan menghalangi mereka dengan dua syubhat yang telah kami sebutkan tadi, sehingga mereka pun ragu terhadap hari kebangkitan. Okey. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia katakan, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada yang ini. Dia kata kalau ada hari akhirat pun mesti kedudukan aku lebih baik daripada tempat yang aku duduk di dunia ni. Al-As bin Wa'il mengatakan, la utayanna malan wa walada. Tafsiran kepada ayat itu ialah mereka kata kami akan diberikan harta dan anak. Mereka mengatakan demikian lantaran kebimbangan peribadi dan terpedayanya hati mereka oleh iblis dalam hal tersebut, sehingga mereka kata jika benar ada hari kebangkitan,
nescaya kami akan baik-baik saja, kerana Allah yang sudah memberikan kenikmatan harta kepada kami di dunia tentu tidak akan menghalangi kami darinya di akhirat. Ni kena tipu sudut lain pula. Dah tadi tak beriman, kemudian okeylah kalau kata beriman sekalipun, dia kata kalau sampai hari akhirat pun nescaya kami akan baik-baik saja sebagaimana dunia ni kami baik. Jadi apa masalah? Dia menganggap dunia dan akhirat tu benda yang sama. Ibnul Jauzi berkata ini merupakan kekeliruan, kerana bukan tidak mungkin kenikmatan yang diberikan kepada mereka justru merupakan istidraj ataupun hukuman. Kerana boleh jadi seorang manusia mengekang anaknya namun membebaskan budaknya dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syahwat. Makna apa tu? Boleh jadi seorang manusia mengekang anaknya namun membebaskan hambanya dalam gelombang syahwat. Tuan-tuan faham tak ayat tu? Tak faham? Ayah bahasa tinggi ni. Maknanya seorang tuan kadang-kadang dia strict dengan anak, dia kekang anaknya, kurung anak, kontrol anak, tu tak boleh, ni tak boleh, anak dia tak bagi, tapi hamba ikutmu nak agama. Okey, membebaskan hambanya sebab dia hamba, dia tak cara hamba dia nak jadi gapo ikut dia, tapi anak dia jaga. Sebab apa? Dia sayang kepada anaknya lebih daripada sayangnya kepada hamba. Analogi itu digunakan, itu analogi digunakan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan istidraj kepada orang kafir dalam saat Allah mengekang orang-orang yang beriman. Allah tak bagi harta kepada orang beriman sebab apa? Allah tak bagi kemewahan kepada orang beriman sebab apa? Tapi dalam masa yang sama Allah bagi kenikmatan, kemewahan, kesenangan kepada orang kafir sebab apa? Analoginya duduk sini. Kerana boleh jadi seorang manusia mengekang anaknya, kawan, ikat anaknya, tak pergi mana-mana, tapi dalam masa yang sama dia membebaskan budaknya dalam gelombang syahwat. Boleh jadi Allah tak bagi itu sebab Allah sayang kat kita, sebagaimana tuan tak bagi kepada anaknya, tapi kepada hamba dia buat ikut dia, nak buat apa pun. Orang kafir dia nak buat apa saja buat. Dia nak kaya, Allah bagi kaya. Jadi kita kata gini, Bashar Assad sedang bunuh orang-orang di Syria, orang Syiah sedang bergembira di atas kemenangan mereka di Halab, dan mereka mengatakan bahawa Islam telah mengalahkan orang kafir di Halab. Yang maksud mereka dengan Islam ialah Syiah, yang maksud mereka dengan kafir adalah ahli sunnah. Kita kata Allah tak tahu ke benda tu berlaku? Allah tahu, tapi kenapa Allah biarkan dia berlaku? Jadi Allah memberi kebebasan kepada musuh supaya dia bergelumang dengan dosanya, dan Allah mematikan orang beriman sebagai syahadah daripadanya. Jadi begitu kita tengok. Okey, walaupun sehari dua ni timbul fitnah berkaitan dengan isu Syiah di Syria dan kebimbangan kita terhadap berkembang biaknya pengaruh Syiah di alam Malaysia atau Nusantara, lepas kita kena banyak berdoa kepada Allah. Saya ada zaman-zaman begini kita sangat-sangat bimbang. Ya Allah, kalaulah orang yang mana boleh bergelar seorang yang mungkin nampak ilmuwan dalam soal agama, boleh terpedaya dengan terpengaruh atau tertipu dengan jebakan Syiah, macam mana pula orang-orang yang tak tahu? Bahaya akhir zaman ni. Maka macam mana para ulama. Sebab tu saya kata kita kena belajar bagaimana baca kitab Minhajus Sunnah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia antara jidal dia, hujah orang-orang Syiah dijawab dalam kitab dia. Macam mana kita nak berpegang teguh di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang kita tak tahu, bila kita tahu orang datang sakat 2-3 kali kita pun
mula dah ragu tentang akidah kita sendiri. Padahal akidah kita jelas dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Syiah juga jelas pengkafir kepada sahabat, pemaki sahabat. Quran lain, semayang lain, kiblat lain, azan lain, wuduk lain. Apa yang sama dia dengan ahli sunnah? Tak ada. Tak ada yang sama, tak ada. Kalau tuan-tuan tengok semayang dia 3 waktu. Wuduk dia baru ni ada di era tu, wuduk iltimasi. Wuduk dia tak sapu peceluk gitu ya. Celup ni besin, ambil muka, celup. Celup tangan, celup. Betul dah, sapu kaki. Dia kata ni tak pernah dibuat oleh orang Islam. Wuduk Syiah, wuduk dia lain, ngucap dia lain, azan dia lain. Apa benda yang sama dia dengan Islam? Dia bukan mazhab dalam Islam, dia adalah pecahan daripada Islam, firqah, pecahan yang menyimpang daripada Islam. Yang tu kita kena tegaskan zaman fitnah ni. Baik, kita akan ada bab lah, beberapa bab lagi tentang hujah-hujah ahli kalam. Okey, kau nak baca satu lagi tuan-tuan? Kau nak rehat dah, berasa berat dah. Ya, ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, kalau dalam keadaan bagaimana kalau kita melakukan ketegasan, adanya satu video yang menunjukkan seorang anak, seorang lelaki yang telah dipaksa untuk mengatakan la ilaha illallah Bashar. Dan itu dia mengikut, dia mengatakan begitu. So kalau kita di dalam keadaan itu, apakah kita begitu buat? Adakah kita perlu mengikut tetap dalam hati kita menyebut la ilaha illallah untuk menyelamatkan diri kita? Bagaimana? Baik, zaman fitnah. Sebab tu saya katakan fitnah yang paling besar di akhir zaman ni ialah fitnah berkaitan dengan akidah. Orang mungkin anggap benda tu kecil, tapi di saat manusia tergelincir dalam akidah, dia tak ada bahagian dalam akhirat dia. Tak ada, zero. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berlaku syirik, maka binasa semua amalan kamu. Di saat fitnah akhir zaman, manusia mengajak ataupun iblis jadian ini mengajak manusia kufur kepada Tuhan. Dan dia paksa manusia kata la ilaha illa Bashar. Sebab tu saya kata, siapa yang boleh menerima ketegangan yang berlaku di Syria itu sebagai pertelikahan politik semata-mata, maka dia tidak melihat dengan pandangan yang seluas-luasnya. Ulama-ulama kita di Syria, Syekh Quraim Ar-Rajih datang sini mengingatkan kita tentang fitnah tersebut. Syekh Ali As-Sabuni datang mengingatkan kita dengan fitnah tersebut. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga mengingatkan kita dengan fitnah tersebut. Mendahului mereka dengan pandangan-pandangan yang agak keras dengan Syiah, dengan Syiah Alawiyah, adalah ulama-ulama mu'tabar yang pandangan mereka jauh ke depan. Adapun yang berhujjah dengan Dr. Said Ramadan Al-Buti, bukanlah Said Ramadan Al-Buti itu adalah seorang Syiah, tidak. Kalau dia berlembut masa tu pun dia berlembut atas dasar untuk mengelakkan fitnah ni daripada berlaku. Dia bukan tak bagi lawan sebab dia sokong, tak. Dia tak bagi lawan pada masa tu adalah kerana dia bimbang fitnah yang sekarang ni berlaku akan berlaku. Tapi di saat akhir sebelum dia meninggal, ada ura-ura yang kata dia nak menarik, bukan ketaatan dia, nak menarik sokongan. Nak kata sokongan pun tak juga. Dan dia nak mengubah stand dia agak keras terhadap kumpulan Bashar yang ada di Syria, sehingga akhirnya dia pun dibunuh sedang saat dia sedang mengajar dalam masjid. Orang bom masjid, kemudian dia tak mati. Waktu bom tu ada pula orang datang tepi dia, orang tembak kepala dia. Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Ada pun ulama-ulama lain di Syria banyak ada lari keluar, dan mereka ada di Saudi sendiri dia ada. Dan yang tinggal
sekarang ni di Syria, orang-orang yang masih lagi bertahan sebahagian daripada ahli sunnah, tapi dalam kerajaan, dalam tentera Bashar Assad sendiri, yang tinggal adalah para penyembah Bashar. Mereka ni bukan lagi golongan Syiah biasa. Mereka ni adalah golongan Syiah Alawiyah, Nusairiyah, yang mana mereka ni menyembah pemimpin mereka. Sebab tu dia mengucap dia la ilaha illa Bashar. Satu hari seorang dalam tentera, biasanya ujian tersebut begitu kes tu biasanya berlaku dalam tentera. Kes tu berlaku dalam tentera. Tapi ada juga kita tengok berlaku di luar daripada tu. Waktu fitnah tu sangat-sangat berat, dia dah dapat tangkap siapa-siapa, dia akan paksa untuk beriman dengan Bashar. Kebanyakan kes berlaku dalam tentera sebab dia nak uji ketaatan tentera. Cara dia buat, dia test mengucap dia. Seorang tentera yang terkeluar, pernah satu video yang dikeluarkan oleh Syria K, dia temu ramah seorang tentera Syria. Dia kata dulu waktu mula-mula berlaku adalah beberapa golongan ahli sunnah dalam tentera, tapi lama-lama dia tak boleh tahan, dia kena paksa mengucap, akhirnya mereka lari. Ada beberapa perkara yang tak boleh buat dalam tentera Bashar. Yang pertama, dia tak boleh sebut la ilaha illallah. Dalam tentera jangan sebut la ilaha illallah. Dalam tentera Bashar tidak ada solat, tak boleh solat. Malah dia kata kalau kita basuh tangan pun ada spy tengok. Dia ni basuh tangan ke ambil wuduk. Apa setara tu? Itu yang berlaku di Syria. Kemudian bila dia tangkap, dia akan paksa orang mengucap la ilaha illa Bashar. Jadi sebab tu kita kata fitnah ni adalah fitnah dalam soal agama. Kita mintalah supaya Allah Azza wa Jalla tak uji kita dengan fitnah sebegitu. Tapi kalau Allah nak uji, itu Allah Azza wa Jalla boleh uji siapa yang dia uji. Dan kadang-kadang manusia tak perlu diuji sampai begitu pun dah ada yang kufur dengan Allah pun. Ujian Allah kadang-kadang pada sudut harta pun dia dah tak beriman kepada Allah. Tak mesti ada orang pegang batang kayu katak kita pukul, kata la ilaha illa fulan. Ada manusia diuji dengan harta, kesenangan, dah mula tak kenal Tuhan. Jadi kebimbangan kita soalnya apa yang ada dalam hati kita, iman dan akidah kita. Baik, berbalik kepada persoalan, kalau seandainya dia dipaksa, tiba-tiba pada saat itu dia kata la ilaha illa Bashar, dalam keadaan hati dia mengingkari mulut dia, mudah-mudahan dia sama seperti Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk kufur kepada Allah, padahal hati dia masih lagi beriman kepada Allah. Sebab kita kadang-kadang orang duduk komen dalam Facebook, dia tak duduk tempat tu. Kalau duduk tempat tu, kita mudah-mudahan di saat itu Allah Azza wa Jalla mengampunkan apa yang keluar daripada lidah dia dan menerima apa yang ada di dalam hatinya. Kita tak kata boleh tu. Boleh tu dia dalam keadaan terdesak. Ada kes begitu. Lalu seorang sahabat Ammar bin Yasir, waktu mak dia Sumayyah, Yasir ayah dia dibunuh, sehingga orang kafir minta supaya dia juga kufur kepada Allah. Lalu dia mengatakan perkataan kufur. Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran juzuk yang ke-13. Sekejap saya cek tu ayat, saya lupa ayat dia. Walakin man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha, Allahu Akbar, lupa ayat kejap. Boleh rujuk dalam surah Surah An-Nahl ayat 106.
Ayat surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa yang kufur dengan Allah setelah daripada imannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih lagi tenang dengan keimanan. Akan tetapi man syaraha bil kufri sadran, siapa yang hatinya lapang dengan kekufuran, kalau di saat dia kata hatinya juga mengikut, fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim, maka ke atas mereka kemurkaan daripada Allah dan azab yang besar. Jadi dalam kes itu kita tidak menghukum mereka dengan kekufuran lah. Mudah-mudahan apapun urusan hati ni kembali kepada Allah. Okey, kalaulah dia dipaksa, hati dia masih lagi beriman kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan apa yang keluar daripada mulut dia. Tapi fitnah ni jangan anggap main-main lah. Tambah-tambah fitnah akhir zaman. Nanti datang Dajjal, berat daripada itu lagi. Okey, datang Dajjal, tak ada pukul, tak ada gapo pun. Orang tengok kekuatan Dajjal, orang dah mula nak mengikut Dajjal, nak mengucap masa tu Tuhan dia adalah Dajjal. Itu lagi berat. Sebab tu dalam soal akidah ni jagalah, minta doa dengan Allah, dan kena bimbang kepada iman kita. Di saat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tanya Hudzaifah ibn al-Yaman, dia ni masuk tak golongan munafik? Pasal dia bimbang akidah dia, bukan kerana ragu dah, kerana dia takut dia tergelincir. Kita yakin, tak ragu bahawa Allah tu Tuhan yang satu, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Quran yang ada dengan kita benar, Quran yang diturunkan daripada Allah, tak hilang walaupun satu huruf. Hadis-hadis yang Nabi yang ada dengan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, dan hadis-hadis yang dinilai sahih oleh para alim ulama Islam yang ahli sunnah, dia adalah hadis Nabi yang sahih, yang benar, dan tidak ada yang ataupun dia sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan perkara tersebut. Cuma kita bimbang di saat datang fitnah, manusia lupa kepada Allah atau tergelincir. Batu sekarang ni tolong banyaklah berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Doa sebelum salam jangan tinggal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kena juga jangan lupa doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta dengan Allah. Hidayah ni na'am, dia milik Allah, bukan milik kita pun. Bila Allah bagi, alhamdulillah. Bila Allah tak bagi, kita minta berlindung dengan Allah daripada orang yang Allah tak bagi. Minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta sungguh dengan Allah supaya Allah selamatkan diri kita daripada fitnah. Akhir zaman orang hidup akan tengok kubur, laitani makana, alangkah baiknya kalau aku duduk pak dia. Mengimpikan dia tak terkena fitnah, mati lebih baik daripada hidup. Itu zaman fitnah, akhir zaman. Jadi kebimbangan kita tu melihat kepada apa yang ada, situasi yang berlaku lah. Sehari dua hari makin kuat, Syiah makin menguatkan cengkaman dia. Tanah suci Mekah dan Madinah mula ditala dengan senjata-senjata mereka, dan mereka sudah terang-terangan boleh menyebut orang-orang Islam di Syria itu sebagai kufur, kafir. Kita juga kena tengok bahawa sejarah Syiah yang ada hari ini dengan sejarah yang benar. Bahawa Syiah hari ini bukan lagi Syiah ada zaman dulu. Syiah yang ada hari ini kebanyakan mereka adalah daripada Syiah Ithna Asyariyah ataupun Syiah Imamiyah yang berasal daripada Safawiyah, kumpulan-kumpulan yang melampau dalam beriktikad, dalam iktikad mereka, sehingga mereka mengkafirkan ahli sunnah dan mereka boleh bergembira di atas darah ataupun kematian ahli sunnah. Ada pun Syiah yang disebut sebagai Zaidiyah, Syiah-Syiah yang lembut, yang dekat dengan ahli sunnah ni hampir tak ada. Kalau kata ulama di Yaman,
dah tak ada pun di Yaman. Mereka sama ada jadi pelampau kepada Syiah, Syiah melampau, atau mereka kembali kepada ahli sunnah. Jadi itulah. Ya. Balik pada isu Syiah ni, ada satu kelompok yang pandang daripada sudut politiknya. Jadi apa yang kita nak tahu sekarang ni, kesan pada dakwah-dakwah ustaz kita yang menyebarkan Syiah ni, kesesatan Syiah ni sekarang, bila satu kelompok yang besar, agak besar kelompok ni, memang besar kelompok ni. Jadi apabila mereka seolah-olah mengizinkan atas orang kata dasar nama politik, dan kita sebagai orang awam ni, apa yang terutama yang dalam kelompok kita ni, apa peranan kita? Payah nak jawab. Saya katakan isu Syiah ni jangan dipolitikkan. Mesti dilihat sebagai isu akidah. Jangan dilihat pada sudut kacamata politik, konflik tu berlaku gini. Kembali kepada nilai akidah dia. Jangan sampai kecenderungan hari ni yang berlaku disebabkan macam mana dia tersebar. Mula-mula sekali dia masuk melalui revolusi Iran, sehingga orang menganggap ialah role model dalam mewujudkan sebuah negara Islam. Dia pun menamakan Republik Islam Iran. Maka orang nampak zaman tu, orang tak tahu dia adalah fitnah yang membawa kepada penyebaran Syiah seluas-luasnya. Sebab orang melihat dia sebagai satu gerakan politik, tapi yang hakikatnya tidak. Dia menyebarkan dakwah dia. Dia suruh manusia kembali kepada apa yang dia imani. Tuan-tuan kena ingat, saya katakan tadi, Quran dia lain daripada kita, hadis dia lain daripada kita. Dia ada package complete set untuk tukar Islam, bermula daripada mengucap sampailah kepada sembahyang, wudu, Quran, hadis. Kitab-kitab dia lain sangat dengan. Jadi mereka bukan mazhab, mereka adalah firqah pecahan yang menyimpang daripada Islam, dan mesti melihat kepada kerangka mereka sebagai sebahagian daripada pecahan Islam. Jangan lihat sebagai politik semata-mata sehingga kita tenggelam, tak nampak kesesatan dia disebabkan kecenderungan kita melihat dari sudut kacamata politik. Yang kita bimbang hari ini semua tentang apa yang dinyatakan oleh para asatidzah, sama ada asatidzah dalam negeri ataupun asatidzah ulama-ulama di luar negeri. Sebagaimana yang saya sebut tadi, Syekh Quraim Rajih daripada Syria, Ali Sabuni daripada Syria, Yusuf Al-Qaradawi, dan juga para ulama-ulama ahli sunnah yang sudah lama dah berjuangkan tentang isu Syiah. Nak suruh manusia kenal Syiah pada kacamata pandangan akidah Islam. Tiba-tiba dia bawa manusia tu lihat pada sudut kacamata politik, dan mereka tak salah dari sudut politik. Akidah mereka duduk mana masa tu? Jadi ada orang mula berlembut dengan Syiah, ada orang mula kata dia ni gerakan politik, kita mesti mentakribkan antara dia dengan ahli sunnah, nak mendekatkan diri dia. Sebenarnya isu takrib ni dah mula lama, dah lama nak menyatukan antara Syiah dengan ahli sunnah. Tapi sebagaimana Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut, dan sebelumnya ulama-ulama lain dah sebut, Syiah boleh bersatu dengan satu syarat, dia mesti jujur dalam nak takrib dia. Jujur dalam masa takribnya. Dia buat satu seminar takrib antara mazhab di Tehran pada 15 hingga 17 Disember baru ni. Dalam masa yang sama dia bergembira di atas kemenangan dia di Syria, dan dia menamakan, kata dia telah membebaskan Halab, Aleppo daripada golongan-golongan kufar. Kamu yang mentakribkan, kamu yang mendakwa takrib, tapi dalam masa yang sama kamu juga label orang lain sebagai kafir. Kamu mendakwa takrib, tapi dalam masa yang sama kamu mencerca sahabat. Kamu mendakwa takrib, tapi dalam masa yang sama kamu kata Quran diselewengkan, ada hanya 1/3 yang tinggal, 2/3 lagi dihilangkan. Itu bukan jalan. Itu maknanya kata tangan depan salam, tangan belakangnya ketuk, ataupun duk cucuk dan macam-macam. Jadi kena beringatlah. Saya kata dalam isu ni kita mesti kembali kepada ulama-ulama akidah, kembali kepada ulama-ulama akidah, sebab dia ada kaitan dengan akidah. Sudut politik kembali kepada ulama politik, tapi dalam sudut akidah masa ni
Saya sudah tidak melihat kecenderungan dalam soal melihat mereka pada kacamata politik, tetapi kita lebih kepada nak jaga akidah kita. Dibimbangi kecenderungan melihat mereka dalam kacamata politik menyebabkan kita buka pintu seluas-luasnya kepada mereka dan mereka masuk merosakkan akidah kita. Mungkin orang yang memulakan usaha tu dia anggap tak apa sebab dia selamat. Kalau sebab dia tahu, dia belajar, dia tahu. Orang bawah ni hak tak tahu apa ni, oh tak apa, dia bukan apa-apa pun, dia kita kena baik dengan dia. Baiklah. Bila start kita baik, habis semua. Dan kita kena tengok Syiah ni, Allah, makhluk yang jahat sungguh. Penyair, seorang penyair Iraq kena bunuh disebabkan syair dia tentang Syiah. Dia kata tengok siapa dia buka Baitul Maqdis, ahli sunnah. Siapa yang menghalang Tatar daripada menghalang Baghdad, daripada menghalang tentera Tatar sampai kalah di Ain Jalut, ahli sunnah. Siapa yang buka kota Konstantinopel, ahli sunnah. Apa Syiah buat? Syiah dialah buka jalan. Ibnu Al-Qami buka jalan kepada tentera Tatar nak masuk Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Siapa dia buka jalan? Ibnu Al-Qami. Siapa dia? Syiah. Pengkhianat Islam dalam sejarah semua kembali kepada Syiah. Tak pernah satu masa waktu perang Salahuddin Al-Ayyubi dengan kerajaan Salib, kerajaan Mesir pada masa itu bersama dengan Salib. Tidak. Fatimiyah dia masa itu, Fatimiyah ke apa? Bersama dengan Salib. Syiah pada masa itu tak bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah menunjukkan bahawa di zaman Islam berperang dengan kafir, Syiah tak pernah menyembelahi orang Islam. Tapi Ustaz Nasim kata semalam kita kena perhatikan sifat mereka sama seperti orang munafik dalam Quran. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Dia kata bila kita menang, Islam menang, orang Syiah kata kita pun Islam juga. Tapi bila Islam kalah, dia akan bersama dengan kafir. Dia kata kamilah dulu menghalang orang Islam daripada menyerang kamu. Gitulah sifat dia. Dia ni oportunis. Duduk di mana-mana pun dia nak dia yang duduk atas, sama ada orang Islam ke orang kafir ke, yang penting dia nak makan. Itulah golongan sifat munafik yang ada. Dan mereka sekali lagi saya tegaskan bahawa khilaf ini berlaku dalam soal akidah, bukan soal politik saja. Kita mesti jaga akidah kita nombor satu sekali. Lebih tinggi daripada mana-mana ideologi politik ialah akidah yang kita nak bawa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nanti kita nak kembali kepada Allah, masuk kubur dan sebagainya, tak kena tanya tentang parti kita, tapi Allah akan tanya kita tentang agama kita. Okey, jaga agama, jaga akidah kita daripada ditipu dan ditalbiskan oleh iblis, laknatullah alaihi. Baik, itu yang dapat kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada talbis iblis yang seterusnya. Kita bila cakap bab ni mula berasa takut lalu. Talbis ni sebab tu kena bimbang, kena banyak-banyak berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, oleh kerana kita ni kuliah kita yang terakhir pada tahun inilah. Ni bulan 12 dah, kita akan jumpa tahun depan pula. Kita cuti setahun kita jumpa tahun depan. Jadi saya dengan ini mengucapkanlah, bukan sambut hari raya ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Baitus Salam yang telah berusaha dengan kerasnya untuk menjadi salah satu daripada pusat dakwah yang berusaha untuk menyebarkan akidah yang benar kepada kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang hadir secara langsung ataupun yang melihat secara lintas langsung. Semua itu adalah daripada kelebihan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla bagi kepada orang-orang yang terlibat dengan usaha ini. Dan saya mendoakan semua yang terlibat di Baitul Ihsan ini agar diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan keberkatan oleh Allah dalam usaha ini. Dan kita juga mengajak kaum muslimin yang ada, sama ada yang hadir ataupun melihat secara lintas langsung, sama-samalah kita berganding tenaga
untuk meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala, dan sama-samalah kita saling bantu-membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa yang kita mampu sumbangkan untuk Islam, kita sumbangkan. Apa yang mampu kita buat untuk Islam, kita lakukan. Mudah-mudahan walaupun sedikit, dia menjadi sebahagian daripada khazanah amalan kita di saat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi teruskan usaha, siru ala barakatillah bagi pihak Baitus Salam, dan bagi pihak yang hadir tahun depan terus lagi hadir insya-Allah. Cuti setahun tu lama, tapi insya-Allah kita jumpa lagi tahun depan. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.